seperti zina, seperti minum arak, itu adalah hudud. Kalau kisos bunuh balah, iaitu melibatkan pembunuhan ataupun bunuh balah ni ataupun menyamakan potong tangan dengan potong tangan, kaki dengan kaki, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, hidung dengan hidung, itu adalah kisos. Kemudian dia adalah satu lagi iaitu ta'zir. Ta'zir ini apa-apa yang tak ada hukuman hudud, yang tak ada juga dalam hukuman kisos, maka ta'zir. Ta'zir itu adalah mengikut budi bicara penghakiman. Baik dah. Yang kawan awak sebut hari tu, dia kata kisos. Kalau kita tengok kisos, pertama sekali pembunuhan. Yang kedua, mencederakan dan memotong anggota badan orang lain dengan sengaja. Cedera ataupun memotong anggota. Okey, baik. Kita tengok pada kisos mencederakan dah. Dia kata kisos dia. Kalau kita tengok jenis dalam muka surat 175, dia kata jenis-jenis kesalahan yang boleh dikenakan kisos. Pertama sekali dia kata pembunuhan. Okey, itu tak apalah, kita setuju adalah bunuh kisos. Kemudian yang kedua dia kata mencederakan dan memotong anggota badan orang lain dengan sengaja. Itu pun dikenakan kisos. Baik, yang nombor dua. Baik, kita balik muka surat yang belakang dia 170 ni. Kata kisos mencederakan anggota badan, iaitu syarat pelaksanaan kisos ini sekiranya cedera anggota badan. Pertama sekali balik berakal, bukan asal keturunan mangsa sejenis seperti jenayah seperti ibu, bapa, datuk atau nenek. Setara dengan mangsa sama ada dari sudut agama, iaitu kedua-dua agama Islam. Kemudian kecederaan dilakukan dengan sengaja. Anggota yang dicederakan itu terputus. Baik. Anggota yang dicederakan itu terputus daripada sendi. Jika tidak, kisos tidak boleh dijalankan seperti kecederaan hanya berbentuk calar, luka atau terpotong tetapi tidak sampai ke sendi. Baik, kita kena faham sekarang ni. Bila kita nak menjatuhkan hukuman kisos, memang cedera. Cedera tadi melibatkan putus sendi ke tidak? Sekiranya tak terputus, maka tak boleh dikisoskan. Dan dia kata dah tu, anggota yang dicederakan itu terputus daripada sendi. Jika tidak, kisah tidak boleh dijalankan seperti kecederaan hanya berbentuk calar. Calar tak boleh, luka pun tak boleh, terpotong tidak sampai ke sendi pun tak boleh. Kena sendi. Sendilah sendi. Kita kan ada sendi. Mana pak sendi ni? Pak sendi pak kita boleh belok lah. Macam siku sendi. Pergelangan tangan sendi. Lepas tu mana lagi kat bawah tiak kita ni pun sendi. Dekat lutut kita pun sendi. Dekat jari jemari kita pun sendi. Dah. Anggota yang dicederakan sama ada dalam keadaan anggota yang dikisos tidak boleh memotong tangan yang siap dengan tangan yang lumpuh. Persamaan anggota yang hendak dikisos dengan anggota yang dicederakan seperti tangan kanan dengan tangan kanan. Baik. Bila kita tengok dalam situasi ni, boleh buat kisah ke tidak? Awak? 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 Mana awak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada putus sendi, tak ada Dia tak cukup syarat. Maka kita tak boleh buat kisosnya. Kita tak boleh buat kisos. Maka kita kena tukar kepada hukuman Islam hak lain. Apa benda yang paling tepat sekarang ni? Ta'zir lah kiranya. Ta'zir. Jadi kita boleh tulis sini. Hukuman isi. Hukuman yang sepatutnya dilaksanakan kepada pelaku jenayah hingga menyebabkan kecederaan teruk ialah dikenakan hukuman ta'zir. Isi. Huraian dia apa huraian dia? Huraian dia?
kerana berkaitan dengan hak manusia. Seperti Kerana kesihatan. berkaitan. Hukuman takzir. Lepas tu, kita buat sebagaimana yang awak buat hari tu lah. Siapa dia baca hari tu? Cuma kita tukar saja kisah tadi kepada takzir. Siapa buat hari tu? Yang itu pelajar itu buat. Saya. Tukar saja kisah tadi, awak tukar kepada takzir. Atau hal lain-lain itu semua betul belakang. Hukuman jenayah tersebut dikategorikan sebagai takzir. Sekejap. Agar mereka tidak mengulangi perkara tersebut kepada orang lain. Huraian lengkap perkara ini dapat menginsafkan mereka sekaligus memberi pengajaran yang mendalam. Penerangan huraian lengkap dengan sentiasa bermuhasabah diri dan bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Kesimpulan, kita hendaklah sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Kesimpulan lengkap supaya terhindar daripada kita melakukan kejahatan. Kita hendaklah sentiasa Tetap kita hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Allah supaya terhindar daripada melakukan kejahatan. Apa gitunya? Kita nak menggunakan hukuman supaya nak membendung segala kejahatan. Supaya dapat membendung masalah. Kita hendaklah menggunakan agar apa tu macam manusia punya tu dapat agar hak manusia dapat dilindungi. Hak manusia dapat agar pelakuan zalim dalam kalangan masyarakat dapat dibendung. Gitulah. Boleh? Boleh. Dan boleh tukar gitu sahaja dah. Cuma nak sedap, kalau nak sedap sikit, buatlah dalam contoh, dalam huraian lengkap tadi contoh hukuman takzir apa, penjara ke ataupun denda ke, kena buatlah contoh dia tu, contoh hukuman takzir. Contoh hukuman takzir yang bersesuaian adalah hukuman penjara ataupun denda. Dah? Baik. Selesai situ. Ustaz. Ya. Hafiz nak masuk. Ini kata lambat Hafiznya. Baik dah, selesai situ. Jadi sekarang ni kita masuk kepada nombor 9 Nombor 8 tu kita sadar itu. Nombor 9. Baik, teruskan nombor 9. Okey. Jelaskan pandangan anda kewajaran memohon pengampunan seperti dalam keratan akhbar mengikut syarat-syarat pengampunan yang telah anda pelajari dalam bab qisas. Isi dia, pada pandangan saya, pesalah tersebut wajar memohon pengampunan. Huraian, Sultan mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan terhadap hukuman qisas. Huraian lengkap, Islam tidak mewajibkan hukuman qisas sekiranya mendapat pengampunan daripada orang yang berhak memberi keampunan. Dalil, fasultanu waliyum millah waliyullah. Sultan ialah wali kepada yang tidak berwali. Huraian dalil, Sultan mengambil tempat ahli waris
sebagai wali al-amru untuk memberi pengampunan kepada penjenayah tersebut. Kesimpulan, oleh itu kita haruslah berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Kesimpulan lengkap, supaya tidak berlaku penyesalan di kemudian hari. Kesimpulan dia gitu deh. Jelaskan pandangan anda kewajaran memohon pengampunan seperti dalam keratan akhbar di atas mengikut syarat pengampunan yang telah anda pelajari dalam bab kisos. Kesimpulan tu macam tak sedap sikit tu. Kesimpulan tu kalau boleh Ustaz nak macam memberi peluang kedua kepada pesalah. Ustaz nak gitu kalau boleh. Mana sebab pengampunan ni bermakna peluang kedua. Bapa kita nak pergi kepada kesimpulan kita haruslah berfikir dahulu. Apa kaitan dengan pengampunan? Sebab pengampunan sekarang ni dah berlaku dah. Benda tu dah berlaku dah. Sekarang ni kita nak bagi peluang kedua. Sebab jadi nanti kesimpulan Ustaz nak tu peluang kedua lah Ustaz naknya. Peluang ataupun memberi peluang kepada mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Ustaz nak gitu. Macam tak sesuai yang awak sebut sana kita. Kesimpulan kita naklah berfikir dahulu sebelum melakukan satu perkara. Supaya tidak berlaku penyesalan. Bermakna tak sesuai. Kesimpulan saat ni tak sesuai dengan konsep isi kita pengampunan tadi tu. Awak faham tak tidak masuk Ustaz lah ni? Faham. Buat balik. Cuba buat balik kesimpulan tu. Kesimpulannya, setiap orang wajar diberi peluang kedua agar mereka dapat mengambil pengajaran untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Comel. Lagu ni Ustaz naknya. Lagu ni baru ya Allah. Baca mula daripada awal sampai ke akhir. Okey. Orang pakai dengar lah kau ni. Isi dia, pada pandangan saya, pesalah tersebut wajar memohon pengampunan. Huraian, Sultan mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan terhadap hukuman kisos. Huraian lengkap, Islam... Kerana wajar tu, kenapa wajar? Sebab wajar tadi mesti kena ada kerana. Huraian kita tu kerana wajar tu sebab apa jadi wajar tu dia? Pada pandangan saya, pesalah tersebut wajar memohon pengampunan kerana Sultan mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan terhadap dalam hukuman kisos. Okey. Lengkap dia, Islam tidak mewajibkan hukuman kisos sekiranya mendapat pengampunan daripada orang yang berhak memberi keampunan. Hukuman kisos kena ni dia ni? Sekejap dah. Sebab dia tanya... Sekejap, saya baca mata artikel ni. Ya kisah kan ni? Kes bunuh. Abu bukan nama sebenar, mohon pengampunan diraja. Bekas anggota kumpulan geruk, Abu memohon pengampunan diraja berhubung sabitan membunuh model Antartika Aisyah Batu. Siapa dia nama ni? Abu memfahamkan petition bagi mohon pertimbangan Sultan. Perkara disah berguang. Kamaru berkata saya Zulik jelaskan pandangan anda kewajaran memohon pengampunan seperti dalam keratan akhbar. Okay, dia bunuh lah dah. Bunuh kisah lah. Okey, comel dah tu. Baru Ustaz sambung. Okey. Dalil Fasultanu waliyun millah waliyullah. Sultan ialah wali kepada yang tidak berwali. Huraian kepada dalil, Sultan mengambil tempat ahli waris sebagai wali al-amru untuk memberi pengampunan kepada penjenayah tersebut. Okey, comel. Kesimpulan, setiap orang wajar diberi peluang kedua. Kesimpulan lengkap, agar mereka dapat mengambil pengajaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Okey, comel. Kalau lagu ni baru beres. Comel dah. Selesai. Yang lain soal-soal agak pehar dah. Baik, seterusnya.
Nombor 10 tu nyatakan pengertian ta'ziz. Ta'ziz bermaksud hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak terhadap kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah seperti tidak berpuasa dan solat Jumaat, atau berkaitan dengan hak manusia seperti membuat fitnah terhadap orang lain. Okey dah, itu adalah pengertian ta'ziz. Yang ni kena ngapa dah? Ulas sama-sama dah. Pengertian, jangan pandai-pandai rekod sendiri. Kita kena baca dulu, kita kena hafal, kita kena faham. Dah? Lepas pada kita hafal, kita faham, itulah baru kita boleh berekor ayat sendiri. Selagi mana kita tak faham, jangan pandai-pandai rekor. Bak payah. 2 markah situ. Baik, seterusnya. Soalan nombor 11. Terangkan 2 syarat pelaksanaan ta'ziz. Syarat yang pertama, tidak menyamai bentuk hukuman hudud seperti tidak menjatuhkan hukuman sebatan sebanyak 100 kali yang menyamai hukuman berzina. Okey, comel. Betul-betul. Syarat yang kedua, hukuman yang dikenakan mestilah tidak bercanggah dengan syarak seperti hukuman penjara, sebatan dan denda dengan wang tunai. Gitu dah, itu hukuman ta'zir dah. Kena baca molek lah biar faham lah. Bila kita baca tadi, kita kena baca ketiga-tiga. Kita kena baca hudud, kita kena baca kisos, kita kena baca ta'zir. Dan faham semua sekali. Bila kita faham ketiga-tiga hukuman Islam ni, marilah soalan lagu mana pun kita dapat jawab lah. Sebagaimana hak tadi tu. Kita boleh tentukan dah. Jenis bunuh, kisah. Kalau cedera, cedera terpotong anggota badan, barulah kisos. Kalau cedera setakat luka, tak boleh kisah. Kena berpindah kepada ta'zir. Kena faham situ. Baik, seterusnya. Nombor 12, huraikan 2 kaedah pensabitan jenayah menurut Islam. Yang pertama, melalui pengakuan ikrar bagi menunjukkan kesalahan supaya boleh dijatuhkan hukuman terhadap pelaku. Nombor 2, melalui kesaksian ataupun saksi bagi memberi keterangan yang benar melalui penglihatan atau pendengaran supaya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dibuktikan. Itu ke? Dan dia ada berapa belakang? Dia ada 4 dah. Ikrar, syahadah, qarinah, sumpah. Qarinah tu bukti dah, kita kena ngapa yang tu. Kita tak ngapa penerangan dia pun tak apa. Dan kita baca, kita ngapa ni poin dia tu ikrar, syahadah, qarinah, sumpah. Jadi bila kita baca pak pun, kalau kita baca pak begitu pun, bila dalam periksaan nanti, bila kita jawab, okey, ikrar, okey, pengakuan. Kita pun boleh huraikan sendiri ya. Mana pengakuan daripada pesalah terhadap kesalahan yang dilakukan. Okey, lepas tu kita kata syahadah. Syahadah ini saksi. Okey, mendatangkan 2 orang saksi di atas kesalahan penjenayah tersebut. Lepas tu kita kata qarinah. Qarinah ini bukti. Okey, wujudnya bukti terhadap pesalah jenayah tersebut. Lepas tu kita kata sumpah. Dan gitu antaranya sumpah pengadu, sumpah orang yang menuduh. Dah kita kena, ya ada benda-benda kita kena ngapa, ada benda-benda yang kita kena faham. Bukan semua sekali kita kena ngapa, banyak benda kita nak kena ngapa kan. Jadi awak kena cerdik lah sikit lah dah. Baik, seterusnya. Nombor 13, hukuman jenayah menurut Islam penyelesaian terbaik kepada keamanan kehidupan bermasyarakat. Terangkan 2 hujah anda. Hukuman jenayah menurut Islam dapat mendidik masyarakat supaya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kerana setiap perbuatan buruk akan dikenakan hukuman. Yang kedua, dapat memberi pembelaan terhadap mangsa jenayah dan mengembalikan haknya kerana hukuman yang dikenakan berdasarkan perintah Allah dan tidak berat sebelah pada mana-mana pihak. Dah so kita buat hujah dah. Hujah kepada hukuman jenayah menurut Islam penyelesaian terbaik. Yang tu. Jadi duduk pada, kita boleh ambil
pada muka surat 179 yang kepentingan pelaksanaan hukuman perlakuan jenayah menurut Islam. Kita boleh ambil situ hujung dia tu dah. Baik, selesai. Seterusnya habis dah. Habis 13. Seterusnya Mahkamah Syariah di Malaysia. Seterusnya, Mahkamah Syariah di Malaysia. Yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul berkenaan struktur organisasi Mahkamah Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah, X. Mahkamah Rendah Syariah. X ialah Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi dah. Gitu. Lepas tu, soalan 2. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Alif. Sebelum kedatangan penjajah, Tanah Melayu menjadikan Undang-Undang Islam sebagai Undang-Undang Negara. Betul. Lepas tu, Ba. Ordinan Mahkamah 1948 telah menaik taraf Mahkamah Syariah di Malaysia. Salah. Okey. Lepas tu, Ta. Kuasa maksima Mahkamah Syariah ialah 3 tahun penjara, 5,000 dan 5,000 denda dan 6 kali sebatan. Betul. Okey. Kuasa Mahkamah Syariah. Okey. Lepas tu, Sa. Perkara 1A, perkara 121 kurungan 1A, Perlembagaan Persekutuan telah memberi kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah yang tidak boleh dicabar oleh Mahkamah Sivil. Betul. Betul, okey. Lepas tu, Jim. Bidang kuasa mal. Bidang kuasa mal Mahkamah Rendah Syariah boleh membicarakan kes nilai amountnya melebihi RM50,000. Salah. Okey, betul. Lepas tu, dah. Antara bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah ialah membicarakan kes makan di khalayak ramai pada bulan Ramadan. Betul. Okey. Soalan ketiga. Tandakan pangkah pada bidang kuasa mal dan Y pada bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah pada perkara di bawah. Alif, pembubaran perkahwinan. Pembubaran perkahwinan X. Dia termasuk dalam perkara jenayah. Ba, ajaran sesat. Ajaran sesat Y. Y termasuk dalam perkara mal. Ta, pelacuran. Pelacuran termasuk, jawapan dia Y. Pelacuran termasuk dalam perkara mal. Sa, tidak solat jemaah. Jawapan dia Y. Y termasuk dalam perkara mal. Jim, wasiat. Jawapan dia X. X termasuk dalam perkara jenayah. Tukar tu kan. Betul dah awak sebut X, Y, X tu. Cuma X tu kuasa mal kan, Y tu kuasa jenayah. Ajaran sesat tu jenayah lah, pelacuran tu jenayah. Tidak solat Jumaat tu jenayah. Pembubaran perkahwinan dengan wasiat baru mal. Okay. Tak. Awak? Awak? Ustaz, tertukar. Awak tukar, tak apalah. Okey, tak apalah. Okey, seterusnya nombor 1. Okey, soalan subjektif nombor 1. Nyatakan maklumat penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Yang pertama, khusus untuk membicarakan perternikahan berhubung dengan undang-undang Islam dan meliputi individu yang menganut Islam sahaja. Yang kedua, untuk mendengar dan mengadili kes-kes berkaitan dengan jenayah syariah dan kes-kes mal. Yang ni kena ngapa ni dah, yang ni. Matlamat penubuhan ni. Okey, kena ngapa. Yang ni kena ngapa belaka kalau kira dah. Dalam Mahkamah Syariah di Malaysia ni, yang ni kena ngapa ni. Semua sekali ni. Tak boleh lari dah. Baik, seterusnya. Nombor 2,
Jelaskan dua peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Pertama, mendengar dan memutuskan sesuatu rayuan terhadap sesuatu keputusan sama ada melibatkan pembebasan, sabitan atau hukuman. Okey. Yang kedua, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam kes-kes mal dan jenayah seperti yang diperuntukkan oleh Akta atau dah Ustaz. Habis dah. Okey, itu Mbak Ya ada jawab dia dah. 184 daripada muka 184 Ya ada jawab dia kena menghafal. Baik, seterusnya. Jelaskan dua bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia. Yang pertama, bidang kuasa jenayah. Bidang kuasa jenayah ni dia membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen atau undang-undang bertulis, sebagai contoh Undang-Undang Keluarga Islam. Yang kedua, bidang kuasa mal. Bidang kuasa mal ni dia mendengarkan dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya. Yang keempat, terangkan dua tujuan diadakan Mahkamah Rayuan Syariah. Yang pertama, mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya. Yang kedua, mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah seperti memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mal atau jenayah yang berada dalam Mahkamah Tinggi Syariah. Yang kelima, berdasarkan keratan akhbar di atas, huraikan tiga pandangan anda bagaimana cara untuk menolak pandangan negatif masyarakat terhadap Mahkamah Syariah. Yang pertama, menyebarkan maklumat tentang peranan asal Mahkamah Syariah supaya tidak berlaku salah faham akan tugas sebenar penubuhan Mahkamah Syariah. Yang kedua, menaik taraf sistem serta pegawai-pegawai Mahkamah Syariah agar sistem pentadbiran lebih kukuh dan efisien. Okey. Yang ketiga, pihak mahkamah perlulah mengeluarkan penjelasan yang sebenar mengenai teguran yang Awak? Mana? Izzat. Tak dengar. Okay, yang pertama apa isi awak pertama? Yang pertama, menyebarkan maklumat tentang peranan asal Mahkamah Syariah supaya tidak berlaku salah faham akan tugas sebenar penubuhan Mahkamah Syariah. Okey, baik. Pertama, yang kedua? Yang kedua, menaik taraf sistem serta pegawai-pegawai Mahkamah Syariah agar sistem pentadbiran lebih kukuh dan efisien. Okey, comel. Yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga, pihak mahkamah perlulah mengeluarkan penjelasan yang sebenar mengenai teguran yang diberikan oleh masyarakat supaya pandangan negatif masyarakat terhadap Mahkamah Syariah dapat diubah. Okey, boleh. Comel lah tu. Seterusnya. Yang keenam, Mahkamah Syariah perlu menjadi mahkamah tertinggi negara. Terangkan hujah anda menyokong kenyataan di atas. Yang pertama, dapat melahirkan masyarakat Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam kerana adanya sistem perundangan Islam yang sentiasa mengadili setiap hukuman dengan teliti. Okey, comel. Yang kedua, Mahkamah Syariah mempunyai sistem perundangan dan penghakiman yang dapat diselaraskan dengan semua agama kerana hukuman yang ditetapkan meliputi aspek semua kehidupan seharian. Comel. Betul lah tu. Yang ketujuh,
Enakmen undang-undang Islam perlu diseragamkan di semua negara. Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan ini. Yang pertama, enakmen undang-undang Islam perlu diseragamkan di semua negara agar hukuman jatuhkan di setiap jenayah adalah sama. Yang kedua, hal ini bagi mengelakkan ketidakpuasan hati dan ketidakadilan terhadap penjenayah. Okey. Yang ketiga, contohnya Yang hukuman ketiga. kan ada 4 markah Ustaz. Okey, dapat makan. Semula. Kan? Enakmen undang-undang Islam perlu diseragamkan di semua negara agar hukuman yang dijatuhkan di setiap jenayah adalah sama. Yang kedua, hal ini bagi mengelakkan ketidakpuasan hati dan ketidakadilan terhadap penjenayah. Okey, baru 2 markah dah. Yang ketiga, contohnya hukuman yang dijatuhkan ke atas pesalah di negeri A atas kesalahan mencuri perlulah sama dengan hukuman jatuhkan ke atas pesalah yang melakukan kesalahan mencuri di negeri B. Okey. Apa tu? Okey, yang keempat, kesimpulannya, kita perlulah bersikap adil dalam memerintah dan membuat penghukuman terhadap penjenayah bagi mengelakkan pengulangan melakukan jenayah yang sama. Macam contoh dengan kesimpulan tu macam tak sedap sikit. Macam gitu rasa kalau dia rasa gitu rasa tapi molek dah tapi macam tak dengar tu kurang sedap. Contoh tu kita tahu dah kok mana pun sebab dia tulis dalam soalan pun nak suruh seragam dah. Dah. Kita bagi contoh apa-apa benda pun dia tak jadi seragam kok mana pun. Learning kita nak hujah kitanya bila seragam tadi apa dia akan jadi. Gitu sebenarnya. Kita nak lagu tu. Hujah kita lah ni bila berlakunya keseragaman. Yang tu akan jadi isi kita, huraian kita tu sebenarnya. Siapa kesimpulan? Faham ke tak ni soalan dia tu? Dia kata huraikan hujah anda untuk menyokong apa? Menyokong Islam perlu diseragamkan di semua negeri. Itu dia punya soalan dia nya. Jadi kita nak sokong lah ni nya. Mana sokong kepada keseragaman tadi. Jadi bila kita sokong kepada keseragaman, jadi apa hujah? Bila jadi seragam jadi gimana? Penjelasan kita kepada keseragam tadi tu. Nombor 1, nombor 2 tu comel dah. Isi apa contoh dengan kesimpulan tu. Tak liga mana. Awak ada hal lain? Awak? Sekejap Ustaz. 1, 2 tu comel dah. Contoh tu. Contoh tu saya rasa tak payah. Awak hurah, awak buat penjelasan kepada isi awak nombor 2 tu tak apa juga. Contoh tu tak payah contoh tu. Contoh tu macam tak sesuai sini contoh tu. Kesimpulan kita tu berkaitan dengan seragam tu lah. Kesimpulan kita tu berkaitan dengan ni. Perlulah diseragamkan di semua negeri. Kesimpulan kita. Kesimpulannya, undang-undang Islam perlulah diseragamkan di semua negeri supaya bla 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 bla. Baru jadi kesimpulan kita.
Ustaz, Mhm. kalau contohlah kan macam okey yang pertama tadi hukuman jatuhkan di setiap jenayah adalah sama. Hal ini hal ini supaya dapat mengelakkan ketidakpuasan hati dan ketidakadilan terhadap penjenayah. Okey, itu isi tak itu pertama. Pertama dan kedua. Pertama kedua dah situ tu. Okey, lepas tu kesannya Kesan macam tu. Kesannya. Kesan nombor 3 kesan ni. Kesannya keputusan dibuat mengikut akta dan enakmen yang diperuntukkan dan tidak boleh dimanipulasi oleh pihak luar. Okey, comel tu. Ketiga tak. Kesimpulan dia? Kesimpulannya Kesimpulannya boleh tak kesimpulan dia? Apa? Apa? tak tahu Ustaz. Tak tahu. Bapanya. Kawan-kawan awak lain? Ustaz, kalau kesimpulan kita perlulah bersikap adil dalam memerintah dan membuat keputusan agar dapat menegakkan keadilan sekaligus mewujudkan suasana yang harmoni. Awak masuk ni lah kesimpulan awak ni. Yang mana? Ni keseragaman ni. Patut yang agar menemukan keharmonian tu comel dah tu. Masuk ni sikit ni. Macam ni? Kesimpulannya kita perlulah menyeragamkan enakmen undang-undang Islam di setiap negeri. Okey. Agar tadi. Agar dapat menegakkan keadilan sekaligus mewujudkan suasana yang harmoni. Gitu. Comel dah tu. Boleh dah tu gitu tu. Dia kebak ni dah. Dia tidak ada skema dia. Dia tidak ada pemeriksa pun tidak ada skema dia. Skema jawapan dia tak ada. Cuma dia marilah beberapa contohnya. Cuma dia berpandukan kepada contoh tadi itulah. Jadi apa sahaja jawapan yang kita letak, kalau tidak lari daripada jawapan ni, insya-Allah dapat markah kita. Cuma kalau kita lari kosir tu, tak dapat markah lah. Baik, comel tu gitu tu. Seterusnya. Dalam masa 10 minit lagi kita sambung sikit lagi ni. Tamadun Islam zaman Abbasiyah. Tamadun Islam. Nombor 1, 4 zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Yang pertama, zaman kekuatan dan perluasan kuasa.
Yang kedua X. Yang ketiga zaman kemasukan pengaruh Buwaihi Parsi. Yang keempat zaman Saljuk. X ialah zaman kemasukan pengaruh golongan Atrak, Turki. Okey, dah. Dah apa situ, okey. Yang kedua, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang pertama, kerajaan Bani Abbasiyah diperintah oleh seramai 37 orang khalifah. Okey, 37. Okay. Kedua, khalifah pertama Bani Abbasiyah ialah Abu Al-Abbas Al-Safah dan khalifah terakhir ialah Al-Mu'tasim Billah. Okey. Ketiga, Khalifah Harun Ar-Rashid pernah mengasaskan sebuah perpustakaan besar yang diberi nama Baitul Hikmah. Okey, ada. Yang keempat, Abu Yusuf merupakan salah seorang tokoh masyhur pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau memegang jawatan Qadi Al-Qadah, ketua hakim. Okey. Oh, yang ni kena ngapa banyak dah jadi dah. Dekat Bani Abbasiyah ni kena ngapa tahu, kena ngapa nama. Banyak juga ni kita ni. Dia tanya dalam soalan OPB ni. Baik seterusnya. Seterusnya nombor 3. Nyatakan, tandakan betul pada yang betul dan salah pada yang salah. 1. Pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah berlangsung selama lebih 5 kurun iaitu 524 tahun. Salah. Salah? Salah. Mana awak salah? Awak cari mana salah? Sekejap. Muka surat mana? Awak cari tu. Itu nombor 1 alif tu betul. Awak kata salah sini tu? Saya refer jawapan ke BC. Ya. Jawapan BC. Patut BC tu tak? Ni saya tengok buku pula. Dah BC tu lah ke mana jadi boleh tubik? Tak tahulah tu Ustaz. Kita bagi saja jom buat tu. Siapa yang jom buat? Apa buat nombor 3 ni? Ustaz. Tak boleh kita buat ni. Saya nak tanya ni. Siapa je buat nombor 3 ni? Tak ada mata. Kau tak tengok, tak baca apa kau buat je. Dia tukar tu Ustaz. Dia tulis kat situ selama lebih 5 kurun tu. Selama lebih mana? Selama lebih 5 kurung. Dia tulis kat situ lebih 5 kurun. Yalah lah 5 kurung ni 500. Lebih 5 kurung. Tak 524. Dia kata pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah berlangsung selama lebih 5 kurung. Selama lebih 5 kurung tu pernyataan dia kepada 524 tahun. Takkan tak behel pernyataan dia. Pak, awak salah. Bagai cokok-cokok jawapan ni ada di sini ni. 195. Latar belakang tamadun kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah muncul selepas kurun Az-Zabi tu yang terkenal. Pemerintahan Bani Abbasiyah berterusan selama 5 kurung. 524 tahun. Selama 5 kurung. 500 tahun. Tapi dalam ayat kita tu selama lebih 5 kurung iaitu 524. Supa kau ni. Takkanlah ayat dia lain dengan ayat situ kita nak kata salah. Lalu. Dia pun royak situ 524 tahun. Kalau dia kata kalau ayat 524 dia kata lebih 5 kurung pun betul juga jawapan dia.
Kali kali dia tak tulis, iaitu 524 tahun. Dia hanya tulis berlangsung selama lebih 5 kurun. Awak nak kata betul ke salah? Sampai situ je dia sebutnya. Selama lebih 5 kurun. Awak nak kata betul ke ataupun salah? Awak? Betul ke? Betul juga. Kali dia kata berlangsung kurang 5 kurun. Awak nak kata apa situ? Betul ke salah? Oh, salah. Gitu bagi dia ni. Ayat dia tu je. Jawapan dia ada 524 tahun. Seterusnya bah. Zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum telah mengasaskan Baitul Hikmah iaitu perpustakaan besar dalam pemerintahan Islam. Salah. Al-Khawarizmi, seterusnya Al-Khawarizmi ialah ulama yang bertanggungjawab melukis peta bumi, juga pakar dalam ilmu falak. Betul? Betul, Khawarizmi. Okey. Seterusnya, zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid dikenali sebagai Al-Asir Az-Zahabi, iaitu zaman keemasan. Betul? Okey, betul dah. Okey. Soalan subjektif. 1. Nyatakan 2 orang khalifah yang masyhur pada zaman Abbasiyah. Pertama, Khalifah Harun Ar-Rashid. Kedua, Khalifah Al-Ma'mum. Okey. Soalan kedua, terangkan 2 faktor yang menyumbang kepada kegemilangan bidang ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Yang pertama, minat pemerintah dalam bidang ilmu. Huraian, contohnya, perpustakaan Baitul Hikmah dibina atas inisiatif Khalifah Harun Ar-Rashid. Poin yang kedua, hubungan kerajaan dengan Bizantin mendorong para ilmuwan berhijrah ke sana untuk membawa pulang penulisan dalam bidang kejuruteraan dan perubatan. Okey, betul tu. Jawapan dia ada dah kan. Cuma kita kena cari je. Soalan keempat. Kalau dalam soalan benar, agak-agak boleh jawab dah. Kalau tak ngapa molek ni awak? Tak. Kalau nak jawab dah. Dah. Yang macam buku sejarah kot ni. Sejarah ni fakta. Jadi kalau kita tak baca fakta, tak ada nak jawab lah kita ni. Baik, seterusnya. Soalan keempat. Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengembalikan kegemilangan tamadun umat Islam seperti pada zaman Harun Ar-Rashid? Okey. Isi, menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan. Huraian, hal ini adalah untuk menjadi umat yang cemerlang. Huraian lengkap, terdapat pelbagai contoh yang cemerlang pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah yang menjadi pemudah cara kepada kita di zaman ini. Okey. 3 dah. 3. Poin keempat, contohnya, tokoh yang masyhur pada zaman Bani Abbasiyah ialah Abu Abdillah Muhammad bin Musa yang telah meninggalkan karya berkaitan dengan ilmu falak dan geografi. Okey. Seperti kitab Al-Jab. Poin keempat. Kesimpulan, oleh itu kita mestilah menguasai ilmu pengetahuan. Huraian, agar dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Okey, betul dah tu. Ini markah. Betul dah tu. Baik, nombor 5. Last sekali. Masa kita perlu nak habis dah ni. Last sekali dah. 1 dah kita ni. Nombor 5 tu. Last sekali. Penguasaan ilmu pengetahuan asas. Tu. Okey, nombor 5. Terangkan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey. Isi pertama, mendalami ilmu sains dan teknologi. Huraian, supaya dapat memanfaatkannya dalam kehidupan seharian. Isi kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan. Huraian, supaya dapat menjadi umat yang cemerlang, gemilang, terbilang, extraordinary excellent. Yes. Hati dulu. Dah. Dia kata penguasaan ilmu pengetahuan asas kegemilangan tamadun sesuatu bangsa. Huraikan 2 hujah anda menyokong hujah nak menyokong ilmu pengetahuan
asas kepada kegemilangan. Ada ilmu pengetahuan, maka terjadilah kegemilangan. Jadi hujah kita tu lah. Hujah adanya ilmu jadi gemilang. Sebab tahu macam mana jawab awak? Hujah ilmu tadi menjadi gemilang. Kenapa? Jawab awak sana ni. Jawapan saat ni, mendalami ilmu sains dan teknologi supaya memanfaatkannya dalam kehidupan. Kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Lagi? Betul dah tu tak? Tu lah. Oh, tak sedap kan? Tak sedap. Tak mikir ni saya rasa ni. Siapa boleh bantu dalam kumpulan dia ni? Sikit lagi ni. Apa awak nak kait dengan menguasai ilmu sains ke apa je? Dia tak ada kaitan. Dia kata ilmu pengetahuan je dia kata je. Tak ada kira lah ilmu apa-apa pun. Dia kata ilmu pengetahuan asas kepada kegemilangan tamadun suatu bangsa. Jadi apa hujah kita nak menyokong bahawa ilmu pengetahuan tadi jadi gemilang? Hujah kita apa? Kita setuju dengan dia ni. Apa kaitan belajar sains, belajar matematiknya? Apa boleh bagi tahu? Ustaz, kalau buat macam ni. Okey. Penguasaan ilmu pengetahuan asas kegemilangan tamadun sesuatu bangsa kerana ilmu pengetahuan memudahkan hidup. Memudahkan hidup. Memudahkan hidup. Contohnya ilmu geografi dan astronomi. Tak sedap lagi. Tak sedap lagi. Dah. 5 ni kita sambung nanti akan datang. Ni nombor 5 ni awak bicara dalam kumpulan awak ni. Biar tubik ni jawapan ni. Jawapan ni dia atas kita rekod lah jawapan tu. Awak kena faham molek lah ni dia punya ni. Faham molek ni, dia kata ni, penguasaan ilmu pengetahuan asas kegemilangan tamadun suatu bangsa. Apa hujah anda menyokong ilmu pengetahuan asas? Tu dah, nanti pertemuan akan datang sambung dengan nombor 5 ni. Awak bicara ramai-ramai 8 orang tadi, kok mana pun kena bicara biar tubih ni. Pakai buat je tak bicara. Memanglah Ustaz royak masing-masing boleh buat nombor 4, buat nombor 5. Tapi janganlah awak harap kau bui kau tu nombor 5 kak. Awak harap dia je nombor 5. Betul lah dulu dalam kumpulan tadi betul kau tidak. Ataupun orang lain boleh tambah kepada jawapan orang lain. Orang lain baca macam salah. Ni pakai butir-butir dah terima. Lepas tu mula awak mari orang salah ataupun kurang tepat, kurang sedap dan sebagainya. Bila awak dah buat dah jawapan awak letaklah dalam grup awak tu. Biar masing-masing baca. Boleh tambah, boleh betul. Itu guna perbincangannya. Ni enggak bagi soalan kau. Okay, awak nombor 4, saya awak nombor 8, saya awak nombor 7 kak. Lepas tu pakai senyap. Lepas tu munculnya bila? Munculnya pada ketika kita nak betul ni. Tu mula tu. Lepas tu jadi silap banyak tu kita tu.
Dah, setakat tu dulu. Kita buku 1 dah ni insya-Allah. Bila pula kita ada? Bila pula masa kita? Mana senyap dah? Ngepek kosak senyap lalu. Minggu depan Ustaz. Minggu depan. Dah. Minggu depan. Ya, saya nak print screen dulu ni. Mana ni? 2 orang tak ada ni. Faham mana ni? Ada. Ada, mari belakang kat kita. Ada. Okey, ada. Mari belakang kau. Kita ni, mari belakang. Tak kedatangan ni. Mari belakang dah. Kelas B mari belakang. Kelas B. 5B lagi cukup Ustaz. Cukup. Kelas F cukup. F. Cukup Ustaz. Cukup tak apa. Okeylah. Okey.